Rasulillah wa ba'd. Pengurusi yang dikasihi Datuk Dr. Mahfuz sebagai pembentang, sahabat saya Al-Fadhil Dr. Khairuddin Aman Ghazali At-Takiri, para pimpinan, para penganjur, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Dr. Khairuddin kata siapa mula dulu, saya kata saya mula dulu, sebab dia orang pimpinan. Kalau ada yang tak puas hati nanti dia boleh counter saya. Terima kasih kepada penganjur kerana sudi jemput saya untuk berikan beberapa pandangan dalam hal ini. Saya baru dapat kata kerja ni pagi ni, tapi saya akan lontarkan beberapa pandangan saya dan boleh terima pandangan balas selepas itu. Kerangka pemikiran politik kenegaraan yang dikehendaki oleh Islam seperti mana yang selalu kita baca, alladzina in makkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Orang yang mendapat kekuasaan, yang diberi kekuasaan di atas muka bumi, mereka itu mendirikan salat, kerana salat merupakan perlambangan hubungan hamba dengan Allah Azza wa Jalla, menjaga soal spiritual negara, dan kemudian wa atau zakah, memberi zakat. Haji dia tidak sebut, puasa dia tidak sebut, kerana itu termasuk dalam naungan soal spiritual, hubungan hamba dengan Tuhan seperti salat. Tetapi ia menyebut zakat kerana zakat merupakan soal menjaga kebajikan rakyat. Menjaga kebajikan rakyat maksudnya pemerintah memastikan rakyat dapat makan, pemerintah memastikan rakyat berada dalam keadaan betul di sudut kebajikan mereka, hak-hak mereka diperolehi, fakir, miskin, yang berjihad, dan semua mereka yang berada di bawah asnaf, yakni orang yang diperlukan. Wa amaru bil ma'ruf, menegakkan yang ma'ruf. Ma'ruf bukan saja salat, kerana salat telah disebut. Semua yang ma'ruf, memberi makan, membina kebajikan, membina infrastruktur kemudahan awam, kesemua itu termasuk dalam erti kata syariat dan kerajaan, tanggungjawab kerajaan Islam. Kita kena jelas hal ini sehingga kita tidak boleh merasakan, saya akan bincang tentang hudud ini sekejap, sehingga kita tidak boleh merasakan bahawa saja memotong tangan pencuri itu lebih afdal daripada memberi orang makan. Pencuri, kerana apabila kerajaan memastikan rakyatnya makan, bererti dia menegakkan syariat, memastikan rakyatnya mendapat kesejahteraan dan kemudahan awam yang menjadi hak mereka mendapat syariat, dan mencegah kemungkaran. Ma'ruf sangat umum dalam agama, mencegah kemungkaran. Kemungkaran apa saja, salah guna wang negara, pentadbiran yang buruk, salah guna kuasa, semua, dan termasuk di kalangannya kecurian, termasuk di kalangan di antaranya ialah rompakan, zina. Tetapi itu adalah juzuk daripada makna mungkar yang besar. Apabila negara memastikan tidak ada orang menyalahgunakan hak, rasuah dan seumpamanya, bererti pemerintah sedang menegakkan syariat Allah. Maka maksud syariat di dalam agama sangat luas. Ia tidak terbatas kepada hudud sahaja, sehingga pemerintah merasakan apabila hudud belum dilaksanakan, bererti dia belum Islamik. Itu adalah andaian yang tidak begitu kuat. Dalam kerangka politik moden, yang mana gerakan-gerakan Islam menghadapi cabaran yang besar, Mursi belum pun buat negara Islam dalam erti kata seperti yang dipahami quote and quote mesti melaksanakan hudud, tetapi ia telah tumbang.
Maka gerakan Islam mesti melihat kerangka apakah yang boleh didahulukan bagi membuktikan kebaikan. Memang hudud mencegah jenayah, tapi saya akan menyebut tentang syarat-syarat kondusif dalam pelaksanaan hudud. Sebab itu apabila Nabi sampai ke Madinah, perkara yang pertama Nabi sebut bukan memberi amaran kepada orang Madinah bahawa mereka akan dihukum jika melakukan salah, tapi Nabi menyatakan, ayyuhan nas, iqra'us salam wa at'imut ta'am wa sallu wan niyasun niyam udkhulu jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkanlah salam, yakni wujudkan kesejahteraan masyarakat. Wa at'imut ta'am, beri orang lain makan. Wa sallu wan niyasun niyam, sembahyang dalam keadaan orang lain tidur, bangun spiritual. Udkhulu jannata bisalam, kamu akan masuk syurga dalam keadaan sejahtera. Umar bin Abdul Aziz apabila dia naik memerintah, kata Umar bin Abdul Aziz apabila dia naik memerintah, perkara yang paling fatafakkartu fil faqiril ja'i', aku berfikir tentang orang fakir yang miskin, yang kelaparan, wal maridid da'i', orang sakit yang kesusahan, yang teruk, wal 'ari al majhud, orang yang tidak berpakaian, wal mazlumil maqhur, orang yang dizalimi, wal gharibil asir, tawanan perang, wa syaikhul kabir, orang tua, wa dhi'iyalul kathir, dan orang yang mempunyai anak-anak yang banyak, wa mal qalil, sedangkan harta mereka itu kurang, wa asbahuhum fi aqtaril wa atrafil bilad, dan orang yang seperti mereka yang berada merata-rata dalam negaraku, dan aku tahu Allah akan tanya aku tentang mereka. Itu pemikiran Umar bin Abdul Aziz apabila mendapat kuasa. Saya menyokong hudud, tentu dah, kerana hudud adalah syariat Tuhan. Tetapi saya ingin memberikan mukaddimah ini supaya gambaran tentang apa yang dimaksudkan dengan Islamic State jika istilah itu diguna pakai. Ia satu istilah yang tidak pernah wujud dalam kitab fiqh lama, tetapi kita boleh gunakan, iaitu Daulah Islamiah. Ataupun kitab lama hanya menyebut Darul Islam, tidak menyebut Daulah Islamiah. Kita tidak bercuma dengan perkataan Daulah Islamiah di dalam kitab-kitab lama seperti Al-Mawardi dan juga Abul Farah, Abul Ya'la dan seumpamanya, kerana mereka menggunakan Darul Islam. Tapi Daulah Islamiah muncul apabila Rashid Ridha dan seumpamanya mengeluarkan istilah ini apabila proses decolonization, menghapuskan, mengeluarkan penjajah daripada dunia Islam. Saya ingin menyebut beberapa perkara tentang hudud ini, pasal saya mula-mula ada silap faham, minta maaf penganjur, kerana saya faham syariat, pelaksanaan syariat ini dia umum, tapi saya nampak mungkin fokus pada hudud, so saya nak undur hudud. Hudud adalah part yang paling susah di dalam perjuangan gerakan Islam, dan part yang paling kontroversi, yang menjadikan sebahagian gerakan Islam tidak boleh move forward. Kita sanjung hudud kerana ia syariat Allah, tapi saya nak menyebut, kerana apa? Kerana kita mempunyai konteks yang baru. Sebelum saya cerita konteks yang baru, saya nak cerita sedikit tentang sejarah hudud apa yang disebut. Seorang tokoh fiqh yang terkenal, Syekh Salim Awa, dan saya tahu orang yang terpelajar di kalangan fiqh akan kenal Salim Awa. Oh, banyak menasyiat lah. Menyatakan bahawasanya hasil daripada penelitian dia, tidak sampai 2 kurun maka didapati hudud sudah tidak ditegaskan dalam dunia Islam selepas daripada kewafatan Nabi. Ini kata Salim Awa. Sebabnya kerana dunia Islam mula mempunyai konteks yang lain. Hatta Salim Awa berpendapat pada zaman Abbasiyah tidak kelihatan penegasan hudud, hanya disebut dalam kitab-kitab fiqh, betul, tapi penegasan politik tidak sebut. Dan sebahagian penulis menyatakan golongan rahal, mereka yang mengembara seperti Ibn Battutah dan seumpamanya, tidak meriwayatkan tentang pelaksanaan ini berlaku dalam dunia Islam.
menunjukkan sebab apa. Bukan umat Islam tolak hudud, mereka tak tolak hudud, tapi umat Islam menghadapi suatu suasana baru di dalam dunia Islam, iaitu kerajaan Abbasiyah sudah tak sama macam kerajaan Nabi. Sekejap kita sambung. Kerajaan Abbasiyah tidak sama seperti kerajaan Nabi. Suasananya, saya tahu tuan-tuan juga mendengar baru ni ada tokoh agama kata bila barang naik, harga barang adalah ketetapan Allah. Perkataannya itu benar di sudut hadis. Kerana apabila dikata kepada Nabi, dan riwayat Al-Imam Tirmizi, apabila dikata kepada Nabi, ya Rasulullah, ghala sa'ir bil Madinah, fasa'ir bil Madinah, fasa'ir lana. Wahai Rasulullah, harga barang naik di Madinah, fasa'ir lana, maka tetapkan harga barang untuk kami. Nabi kata, innallaha wal musa'ir huwal razzaq huwal qabid huwal basit. Allah Ta'ala yang menetapkan harga barang dan seterusnya, dia yang memberi rezeki, dia yang melapangkan, dia yang menyempitkan. Nabi tak mau tetapkan harga barang. Nabi tak mau jumpa Allah Ta'ala dalam keadaan ada orang yang menuntut kezaliman di akhirat kelak. Sarjana Islam mengulas hadis ini, termasuk Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan juga Al-Imam Ibn Qayyim, dalam menyebut bahawasanya itu betul. Ibn Al-Arabi menyebut hadis ini tidak ada siapa yang boleh menentang hadis Nabi. Tetapi apabila keadaan berubah, peniaga tidak lagi seperti peniaga zaman Nabi. Peniaga zaman Nabi tak menaikkan harga barang sesuka hati. Harga barang naik kerana sifat tabi'i harga. Tapi apabila peniaga mula bermain dengan harga, maka pembeli menjadi mangsa. Maka untuk mewujudkan price control, pengawalan harga barang, price control policy adalah sesuatu yang diizinkan, walaupun wujud hadis ini disebabkan kerana keadaan yang berbeza, teks dan konteks. Apabila rakyat itu berbeza, hukum berbeza. Hudud adalah syariat Allah, tapi orang Islam menghadapi suasana yang susah. Kita nak laksanakan hudud, tapi saya nak, bukan nak mematikan semangat laksanakan hudud, tapi saya nak memberi gambaran susahnya hudud. Dalam The Oxford Encyclopedia of the Islamic World, dia menyebut tentang sejarah pelaksanaan hudud dalam dunia moden. Itu yang lama. Dunia moden, Pakistan telah enactmentkan hudud, Libya telah enactmentkan hudud, tapi kedua-dua negara ini tak pernah menjalankannya. Yang menjalankannya ialah Sudan dan Nigeria Utara, tetapi hanya beberapa tahun dan menghentikannya. Dan satu-satunya negara yang berjaya buat hudud, Arab Saudi. Kita salute lah. Tapi dalam Pakistan yang bom tiap-tiap hari, tak takut dengan darah pun tak berjaya. Saya nak ceritanya, part ini ialah part yang susah. Dan kemudian orang Islam pula tidak mendapat support yang bersungguh. Saya sebut satu contoh. Siapa dalam fiqh tahu? Al-Syekh Mustafa Zarqa. Ini tokoh fiqh semasa yang hebat, termasuk anak dia sekarang juga, Ahmad Zarqa. Tokoh fiqh yang besar, Al-Qaradawi, Mustafa Zarqa. Mustafa Zarqa dalam fatwa Zarqa menyeru agar hukum rejam jangan dilaksanakan di zaman ini. Tokoh fiqh, kerana dia kata itu akan memberikan impak yang negatif kepada dunia Islam. Dan of course kalau kita pergi kepada macam Tariq Ramadan, cucu Hasan Al-Banna, tentu dia telah buat an international call for moratorium on corporal punishment. Dia minta penangguhan undang-undang hudud dalam dunia Islam. Maka perjuangan yang paling susah nak gambar perjuangan hudud ni lah, kerana kebanyakan sirinya dia gagal. Mengapa ia gagal? Pertama, sebab keadaan berubah.
keadaan berubah daripada negara yang tidak ada border. Dulu kalau kita tak puas hati dengan negara Islam, kita belah pergi negara sebelah. Tak ada ni, tak ada kena bawa pasport, kau tak boleh minta kerakyatan, tak ada. Border pun tak jelas. Kemudian negara berubah, suasana Abbasiyah ada sistem yang lain, Umayyah sistem yang lain, mari kemudian kerajaan Duailat, negara-negara kecil, sehinggalah wujudnya nation state yang mempunyai satu jati diri yang tersendiri bagi setiap kerajaan. Saya tak puas hati Malaysia pasal audit tak bagus, saya nak belah pergi duduk di Sweden, tak boleh, ataupun Switzerland. Dulu mungkin boleh. Ataupun rakyat yang bukan Islam dalam negara ini tak puas hati dengan Malaysia sebab kita nak buat Islam, awak boleh belah. Macam menteri kita kata, siapa tak puas hati boleh belah. Dia dulu kena belah. Apabila national state dibentuk, dan sekarang kita pergi kepada era global yang lebih hebat daripada nation state, maka kita mempunyai realiti baru. Dahulu tidak ada perlembagaan, dahulu rakyat mengambil bai'ah daripada khalifah. Sekarang kita, khalifah kena berbai'ah di atas perlembagaan. Ini tak berlaku. Dulu orang sebut kitab fiqh cerita bai'ah kepada khalifah. Sebab tu orang kata Mursi bila dia jatuh habislah. Tapi kita kena tahu, pemerintah kena bai'ah dengan perlembagaan yang telah dirumuskan oleh rakyat. Dan taknin, pengujudan undang-undang dalam kerangka itu hanya wujud pada zaman Osmaniyah secara kerangka yang lebih tersusun. Maka kita ada suasana baru. Maka jangan heran apabila Nabi sebut la tuqta'u aidi fis safar, jangan dipotong tangan pencuri di dalam pemusafiran. Kata Al-Imam Al-Auza'i dalam riwayat Al-Imam Tirmizi, At-Tirmizi meriwayatkan hadis ini dan meriwayatkan juga qaul Al-Imam Auza'i dalam sunannya, menyatakan kerana dibimbangi jika potong tangan pencuri di dalam musafir. Dalam riwayat lain fil ghaz, Abu Daud menyebut dan juga At-Tirmizi menyebut, di dalam peperangan dibimbangi orang yang dipotong tangan itu lari menyokong musuh ataupun meninggalkan Islam. Maksudnya, jika hudud dilaksanakan menyebabkan ada orang lari meninggalkan Islam, maka ia hendaklah ditangguhkan. Suasana itu yang kita kena berjuang untuk wujudkan. Kita nak buat hudud, tapi kita nak kena rentasi suasana itu. Saya nak bagi pandangan, saya tahu semua soal nak sokong hudud, dalil hudud semua dah baca, tapi saya nak cerita masalah supaya kita tidak melihat pada satu angle saja masalah ini. Dalam sebuah negara, minta maaf lah, saya ni bekas banduan, tapi belum lagi saya sama status dengan Wabi Khalid bawah ni. Dalam sebuah negara, mana saja negara, contoh pergi hatta ke Arab Saudi ke apa, deman, Nabi kata innama halakal ladzina min qablikum kanu idza saraqa fihim syarif tarakuhu wa idza saraqa fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-had. Ini pengurusi bila ingat pengurusi nak bagi amaran, riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi kata sesungguhnya musnahnya orang-orang sebelum daripada kamu apabila orang-orang yang mulia, noble family, noble man mencuri, dia dibiarkan. Apabila orang-orang dhaif mencuri, ditegakkan padanya had. Kemudian Nabi kata wallahi law saraqat Fatimah bintu Muhammad laqta'tu yadaha, demi Allah jika Fatimah binti Muhammad mencuri, ku potong tangannya. Kalau hudud dibuat, hendaklah semua orang sama depan undang-undang, yang berada di istana dan yang berada di depan rumah buruh, dalam rumah buruh, baru undang-undang itu akan tidak salim. Tetapi jika sebuah negara yang ada golongan yang tidak boleh disentuh,
tidak boleh dipertikaikan. Hatta dalam negara Arab, orang bawah dipertikaikan, yang atas berapa ribu tong minyak diambil pun orang tak tanya. Nabi kata itu memusnahkan pelaksanaan, bukan mewujudkan keadilan. Halangan-halangan mengutamakan mewujudkan social justice, keadilan sosial, bagi menjadi landasan kepada pelaksanaan hudud, itu yang mesti diperjuangkan oleh gerakan Islam pada saya. Setelah kita berjuang itu, dapat negara kita berikan keadilan, hak diberikan, tidak ada beza antara seorang petani yang miskin berlumpur dengan seorang raja yang berada di istana di hadapan undang-undang, maka hudud memberi manfaat. Tapi jika ada orang, kita tak boleh kata apa ke dia. Di Nigeria, pertama hudud dibuat, dipotong tangan seorang pencuri basikal. Expositor sebut dalam Who Speaks for Islam, menyatakan bahawasanya rakyat Nigeria nak Islam apabila dibuat undian, tetapi apabila hudud dilaksanakan, mereka tarik balik. Mereka rasa tak boleh, pasal apa orang kampung je kena. Maka saya bersama dengan PAS dan siapa saja yang nak buat hudud, yang tu saya nak clearkan. Tapi saya mengajak tuan-tuan memperjuangkan keadilan sosial untuk membolehkan hudud itu kondusif, sehingga apabila dia dilaksana pada hari tangan pencuri dipotong, orang akan kata memang padan dia dipotong. Tapi kalau ada orang yang lapar dan miskin, bila dipotong saja tangannya, semua media akan keluar, dia, keluarga dia, masalah dia ni tak dapat, itu bantuan dia minta tak dapat, pergi kat zakat suruh tunggu 3 bulan ya. Kemudian kita potong tangan pencuri. Saya rasa kita baiki dulu sistem zakat, sistem pembahagian, sistem agihan. Ini sebahagian besar perjuangan syariat, dan hudud hanya juzuk daripadanya. Pohon berbeza, tapi saya panjangan, kerana jika perkara ini terlalu banyak kita cakap, sedangkan kita tidak menyediakan landasan ini, ia hanya akan melahirkan pemusuhan antara gerakan Islam dan masyarakat yang lain. Bukan kita menafikan syariat, kita tak nafikan haji, tapi apabila ribut taufan teruk dan apabila peperangan berlaku, maka kita tidak diwajibkan haji sehingga keadaan itu settle. Sembahyang hendaklah berdiri, apabila kita sakit, sembahyang hendaklah duduk. Bukan berdiri tidak bagus, tapi syarat tidak cukup. Perjuangan kita yang sepatutnya ialah mewujudkan suasana ini, keadilan sosial yang membolehkan hudud bila dilaksanakan, orang kata suatu masyarakat yang kita wujud, yang miskin dapat hak, yang kaya tak boleh zalim, yang berkuasa tidak ada kuasa lebihan. Ketika Omar memotong tangan pencuri, antara bahu kiri dan kanan Omar ada banyak tampung di bahunya, bajunya. Tidak ada siapa yang boleh menyatakan Omar memotongnya kerana sebarang kepentingan politik. Sehingga apabila orang mencuri, orang kata padan kau kena potong, peruntukan itu ada, yang tu ada, zakat boleh pergi, yang kau curi pasal apa? Tapi apabila kita potong, orang boleh kata kesian dia kena potong. Cuba tengok rumah mak dia, cuba tengok rumah dia. Saya rasa ia akan menjadi pandangan negatif kepada agama. Maka perjuangan kita dalam hal hudud ini, perjuangan yang pertama ialah membuka landasan. Tapi apabila kita cakap tentang undang-undang terlebih dahulu, saya rasa kita menakutkan banyak pihak. Walaupun kita tak takut, kita tahu undang-undang syariat. Hudud ni puluh tahun dah takut cakap, masih ada orang takut. Sebab orang bayangkan bukan itu, orang bayangkan tangan yang dipotong. Sebab itu Pakistan gagal, Sudan di bawah Bashir masa naik dahulu Islam, ulama dia hentikan hudud. Utara Nigeria henti, bukan hudud tak sesuai, sekali lagi landasan tak cukup.
Saya rasa perjuangan tuan-tuan dan kita semua berkempen untuk mewujudkan negara dan melihat konteks moden yang kita hadapi. Di Turki, mereka terpaksa working within secular framework, bergerak di dalam framework sekular, tapi mereka sedang mengislamisasikan negara kerana itu ruang yang mereka ada. Bukan berarti mereka bukan lagi gerakan Islam. Kita hendaklah melihat kerangka pemikiran yang lebih luas. Saya mengalu-alukan perbahasan hudud, tapi saya rasa perbahasan yang lebih hebat, perbahasan mewujudkan landasan membolehkan hudud dilaksanakan. Itu adalah pandangan saya kepada pandangan-pandangan ini. Tidak menafikan hudud, tuan-tuan. Saya kata, oh tu dia Dr. Asri nafi hudud lah. Nah, saya menafikan, saya tidak bersetuju jika ia dilaksanakan dalam keadaan yang tidak bersedia. Maka perjuangan tuan-tuan lawan penyelewengan, buat laporan audit, minta social justice, minta keadilan supaya semua orang sama di depan undang-undang, itu perjuangan syariat. Dan ini sebahagian daripadanya, tetapi ia adalah yang terkemudian. Terima kasih banyak, pohon berbeza. InsyaAllah kita, terima kasih pas ni kerana dipanggil orang luar. Terima kasih. Saya bersama dengan tuan-tuan, cuma saya bercakap tentang apa yang patut kita cakap dahulu sebelum kita memperkatakan tentang undang-undang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.